Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم إن شاء الله سندرس بموضوع جسم سليم. درسنا 6 كلمات جسم سليم. Kita telah belajar 9 kalimah untuk anggota badan yang lepas, dan juga pelajaran yang lepas kita telah yumayyizu baina isim isyarah, haza wa hazihi. Okey, Muallimah akan kita akan murajaah balik. Haza untuk anggota badan yang ada satu, dan hazihi untuk anggota badan yang berpasangan, yang ada dua. Okey, ingat Haza untuk anggota badan yang ada satu, dan hazihi untuk anggota badan yang berpasangan, yang ada dua. Okey. Yang lepas kita dah belajar yadun, tangan, uzunun, telinga, anfun, hidung, ra'sun, kepala, batnun, perut, katifun, bahu, rijlun, kaki, asnanun, gigi, sya'run, rambut, lisanun, lidah, ainun, mata, famun, mulut, khaddun, pipi. Ini pelajaran dia jism salim. Dan kita dah belajar haza dengan hazi. Untuk hari ini, pembelajaran baru untuk membina kesinambungan kalimah yang telah kita pelajari dalam bentuk ayat. Okey, kita boleh tengok kat situ dia tulis indi. Okey, indi. Indi maknanya kat sini asalnya dia indah. Asalnya indah saja. Tapi bila ada kat belakang ni ada ya, maknanya ada letak indi. Okey, makna inilah saya ada. Saya ada. Okey. Jadi bila kita nak buat ayat, misalnya saya ada indi yadun, saya ada tangan. Indi uzunun, saya ada telinga. Okey. Indi anfun, saya ada hidung. Indi ra'sun, saya ada kepala. Indi batnun, saya ada perut. Indi katifun, saya ada bahu. Indi rijlun, saya ada kaki. Indi asnanun, saya ada gigi. Indi sya'run, saya ada rambut. Indi lisanun, saya ada lidah. Indi ainun, saya ada mata. Indi famun, saya ada mulut. Indi khaddun, saya ada pipi. Maknanya bila ada perkataan indi ni, maknanya saya ada, untuk saya lah. Kalau untuk awak tu, itu lain. Untuk saya, jadi dia akan sebut indi. Ingat kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut I have. Dalam bahasa Arab, bil Arabiyah, takallam indi, saya ada. Dan sambung pada anggota badan yang kita nak cakap tu. Itu satu. Okey. Pengajian kita indi maknanya saya ada, dan selepas tu adalah kalimah yang telah kita pelajari yang lepas. 9 kalimah tu berkaitan dengan anggota badan. Okey, kemudian kita boleh tengok muka surat 65. Okey, dia penambahan satu kalimah, iaitu kalimah yang akhir sekali tu yang kita nak belajar untuk hari ini. Okey, dia adalah kesinambungan daripada pelajaran kita yang tadi. Muallimah terangkan indi maknanya saya ada. Okey. Saya ada apa dekat situ? Asnanun. Okey. Yang nombor 3, kalimah yang nombor 3 ni apa dia? Okey. Kalimah nombor 3 ni selepas di anggota badan tu adalah sifat kepada asnanun. Okey. Asnanun tu objek atau anggota badan, dan nazifatun tu adalah sifat pada asnanun. Macam mana kita nak tentukan sifat asnanun tu? Kita bukannya tahu dia ni perempuan ke lelaki. Ini yang kita nak kena gunakan haza dengan hazihi, yang kita ulang balik semula. Hari ni Muallimah ulang balik semula. Itu gunanya untuk haza, untuk kita menentukan dia muzakkar ke muannas. Nak letak tamam buta ke tak letak tamam buta dekat sifat dia tu kan. Okey, tengok balik. Tengok balik asnanun. Okey, asnanun gigi. Asnanun gigi.
kita kalau isim isyarah yang kita dah belajar tu, dia haza ke hazihi. Okay, gigi haza ke hazihi. Gigi dia berpasangan, dia ada atas bawah kan. Jadi kita guna hazihi. Okay, kita akan guna hazihi. Okay, bila kita guna hazihi makna dia adalah muannas lah. Mesti letak ta marbuta kan. Dia punya sifat tu mesti ta marbuta kalau muannas lah. Jadinya asal daripada nazifun jadi nazifatun. Okey, akan jadi nazifatun. Okey, contoh yang kedua pula, indi. Okey, saya ada apa? Sya'run, rambut. Okey, kita tengok rambut maknanya rambut. Kita guna isim isyarah apa yang kita dah belajar yang lepas. Okey, dia rambut ada pasangan lah kan. Jadi kita guna haza. Okey, bila haza ni dia muzakkar lah. Dah tentu sifatnya tak ada ta marbuta. Okey, tadi kita muannas ada ta marbuta nazifatun. Kalau muzakkar yang haza ni yang anggota badan yang ada satu dia tak ada pasangan, kita letak nazifatun. Okey, saya ada rambut yang bersih. Maksud nazifatun apa? Bersih. Bersih. Okey, maksud nazifatun adalah bersih. Okey, boleh tak perbezaan yang pertama gambar perempuan dengan gambar lelaki? Dia bukan cerita pasal gambar orang tu perempuan ke lelaki. Sekarang kita cerita pada anggota badan tu. Anggota badan tu berpasangan ke ataupun tidak? Kalau berpasangan, kita letak sifat dia muzakkar ada ta marbuta. Tapi kalau anggota badan tu tak ada pasangan, kita tak payah letaklah dekat sifat dia ta marbuta. Tak menunjukkan dia muannas lah. Okey, yang ketiga gambar nenek dia dengan cucu dia kan. Indi apa? Anfun, saya ada hidung. Okey, hidung. Kalau kita isi isyarah, kita nak letak haza ke hazihi? Dah tentulah kita letak haza sebab dia tak ada pasangan lah kan. Lubang hidung je pasangan. Hidung tak ada pasangan. Okey. Okey, tak haza. Kalau haza ni dia muzakkar. Perlu tak kita letak sifat dia ta marbuta? Tak perlu lah. Tengok. Jamilatun. Apa makna jamilatun? Makna jamilatun? Jamilun. Apa makna jamilun? Jamilun maknanya cantik. Tak ada ta marbuta pun kat ujung dia sebab anfun tu adalah muzakkar. Yang mana isim isyarah yang kita guna mesti haza kan. Jadi dia anggota badan yang ada satu yang tak ada pasangan. Jadi sifat dia tak perlu letak ta marbuta. Cantik Jamilun maksudnya cantik. Indi anfun jamilun. Saya ada hidung yang cantik. Okey, gambar yang keempat pula. Okey. Gambar keempat pula dia cakap apa? Indi ainun. Makna dia apa? Saya ada mata. Okey, mata. Okey, mata maklimah nak tanya. Mata tu ada satu ke atau ada pasangan? Ada pasangan. Okey, kalau ada pasangan, muzakkar ke muannas? Kalau kita sifat dia nak letak apa? Jamilun ke jamilatun? Tentulah bila berpasangan kita guna hazihi kan. Jadi mestilah sifat dia ada ta marbuta dekat belakang dia. Okey, beza nombor 3 dengan nombor 4 dengan nombor 3 ni. Satu tak ada pasangan, kita letak jamilun, anfun jamilun, hidung yang cantik. Tapi kalau ada pasangan, anggota badan yang berpasangan, ainun jamilatun, saya ada mata yang cantik. Tengok perbezaan nombor 3 dan nombor 4. Okey, yang bawah sekali tu adalah dia minta kita bezakan kita dah belajar dah tadi. Muzakkar ke muannas? Kalau muzakkar tak perlu letak ta marbuta. Tapi kalau dia muannas, kita letak akhir sekali ta marbuta. Okey, khaddun. Contoh pertama, khaddun. Apa khaddun? Khaddun maknanya pipi. Okey, pipi. Anggota badan yang ada satu ke ada dua? Dia memanglah ada dua, kanan kiri. Tapi dalam satu wajah kan, dalam satu muka kita.
Jadi kita tak boleh cakap dia adalah mu'annas. Kita kena guna hazi. Tak, kita letak haza khadun. Walaupun ada pipi kanan, ada pipi kiri, tapi dia atas muka yang satu, kita letak haza khadun. Jadi sifat khadun ni, pipi ni kita nak tak apa? Jamilun ke jamilatun nak letak? Tak, tengok belakang dia ada tamah buta ke tak ada tamah buta? Bila dia muzakkar, khadun ni muzakkar, kan? Dia ada satu je. Kita letak, tak perlu letak tamah buta belakangnya. Jadi jawapannya jamilun. Apa ni? Pipi yang cantik. Okey, famun. Apa dia famun? Famun mulut. Okey, mulut ada satu. Mulut ada satu saja. Tak ada dua kan? Tak ada pasangan. Jadinya, kalau tak ada pasangan, kita nak letak sifat dia bersih kan. Nazifun dengan nazifatun maknanya sama. Tapi kita nak letak muzakkar ke mu'annas. Kita famun ada satu, jadi kita letak muzakkar, tak ada tamah buta. Okey, jadi famun nazifatun. Okey, yang ketiga pula. Nombor 3 pula. Okey, nombor 3 pula. Katifun. Katifun bahu Katifun bahu. Katifun ada berapa? Bahu ada berapa? Ada 2 berpasang kanan kiri. Ada katifun kanan, ada katifun kiri. Yamin dengan yasara kan? Okey, kalau ada 2. Okey, dia adalah mu'annas. Sebab kita akan sebut hazihi katifun. Jadinya bila mu'annas, kita tengok sifat dia pula. Jamilun ke jamilatun? Sifat mu'annas untuk katifun yang ada pasangan mesti ada tamah buta kat ujungnya. Jadi jawapannya jamilatun. Katifun jamilatun. Apa dia? Bahu yang cantik. Itu dia penjelasan. Yang pertama sekali kena tengok pada anggota badan kita. Okay, tengok anggota badan kita ada 2 ke, ada pasangan ke atau tak ada. Kalau tak ada pasangan, sifat pada anggota badan tu mestilah tak ada tamah buta. Ujung akhir kalimah tu tak ada mata. Contohnya dia bagi kat sini jamilun dengan nazifun. Mestilah tak ada tamah buta. Tapi kalau anggota badan kita yang ada pasangan, contoh ainun, katifun, yadun, rijlun, itu semuanya ada pasangan. Asnanun tu semuanya ada pasangan. Mestilah sifat tu mesti mengikut anggota badan tu mu'annas juga. Jadi mesti ada tamah buta. Okey, itu dia penjelasan hari ini. Harap murid-murid dapat fahamlah. Okey, jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa'.